Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and also very good morning to all of you. Baik, pelajar, kita akan sambung pelajaran kita pada video kali ini. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang domain bakteria dan RK. Kita dah belajar tentang bagaimana classification yang terkini telah dilaksanakan oleh Carl Woese yang menyatakan tentang organism living thing ini diklasifikasikan kepada three important domains. The first domain adalah domain bakteria, diikuti dengan domain archaea, diikuti oleh domain eukarya. Kita akan fokus kepada yang pertama, iaitu semua organism yang digolongkan dalam prokariot included dalam domain bakteria dan archaea. Domain bakteria dengan archaea ini mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu kesemuanya have no true nucleus. Apakah yang kita katakan sebagai no true nucleus ini? No true nucleus ini dicirikan apabila DNA yang ada pada organism tersebut is not enclosed by the nuclear envelope. DNA dia juga are not associated by the histone protein. Ini untuk bakteria. Untuk archaea, DNA is associated by the histone protein. Kesemua domain bakteria dan archaea has a circular DNA, dan kadang-kadang sometimes for certain organism they has a plasmid. Antara domain bakteria dengan domain archaea, kebanyakan saintis fokus kepada domain bakteria because domain bacteria is a common prokaryote. Pada domain bacteria, kita akan study tentang perkara yang pertama, iaitu how does the bacteria obtain their nutrition. The mode of nutrition bagi bacteria is autotroph, and sometimes we can found heterotrophic bacteria. Untuk autotrophic bacteria, ada yang mendapatkan tenaga dalam bentuk cahaya. Kita panggil sebagai photoautotroph. Contohnya adalah cyanobacteria. Bagi certain type of bacteria, dia menjalankan juga autotrophic feeding mode, iaitu menghasilkan their own organic substance, tapi di sini menggunakan redox reaction sebagai sumber tenaga. Ini kita namakan sebagai chemoautotroph. Kesemua domain bacteria have a cell wall, and their cell wall is made up from peptidoglycan. Bacteria can interact with others. Dalam bacteria itu interact dengan others, some of the bacteria could be pathogenic. Contohnya adalah Vibrio cholera ataupun Salmonella. Some of the bacteria they interact with others, dalam kedua-duanya memberikan benefit. Ini dinamakan sebagai mutualistic bacteria. Contohnya bacteria in a human intestine. Baik, kita dah faham tentang domain bakteria, tentang beberapa ciri utama dia. Sekarang kita akan study diversity of bacteria. Bakteria ini mempunyai kepelbagaian dia. Oleh itu, saintis mencari kaedah bagaimana kita mengkelaskan domain bakteria ini. Yang pertama, kita kelaskan dia berdasarkan shape. Yang kedua, kita boleh kelaskan dia berdasarkan Gram staining procedure. Yang ketiga, kita kelaskan dia dengan kaedah melihat kepada position of flagella. Namun, dalam peringkat kita, iaitu peringkat S4S, kita hanya fokus kepada bacterial shape sahaja. So, dalam kepelbagaian bakteria ini, ada pelbagai bentuk yang saintis sedang lihat tentang bakteria tersebut. Yang pertama, kita boleh nampak bentuk seperti ini, yang kita namakan sebagai coccus. Coccus adalah spherical shape bacteria. Yang kedua, bentuk seperti ini, yang kita panggil sebagai bacillus. Bacillus adalah root-shaped bacteria. Yang ketiga, kita akan nampak bentuk yang sedikit fleksibel, iaitu kita panggil sebagai spiral-shaped bacteria. So, ada tiga bentuk common bacteria yang boleh kita dapati. Setiap daripada bentuk-bentuk ini, saintis mengkelaskannya mengikut nama-nama tertentu. Sekiranya kamu nampak sebagai single bacteria itu, spherical-shaped bacteria exist as a single, kita panggil dia sebagai coccus. Sekiranya spherical shape bacteria exist as a pair, kita panggil dia sebagai diplococci. Sekiranya kita nampak dia sebagai straight chain, kita panggil dia sebagai streptococci.
sekiranya kita nampak dia clump, okey, ini dinamakan sebagai streptococci. Sorry, kita panggil dia sebagai staphylococcus. Staphylococcus. Very good. Untuk Bacillus root-shaped bacteria, they can exist as a single, dipanggil sebagai Bacillus. Exist as a pair, dipanggil Diplobacilli. Exist as a chain, rantaian, Streptobacilli. Untuk spiral-shaped bacteria, kadang-kadang kita boleh nampak dalam bentuk comma-like form. Comma, C-O-M-M-A. Comma-like form dipanggil sebagai Spirilla. Kadang-kadang kita boleh nampak dia sebagai corkscrew. C-O-R-K, corkscrew. Okey. Ini dipanggil sebagai spirosheet. Okey. So, tolong fahamkan bentuk-bentuk bakteria dengan baik sebab ini adalah satu asas penting untuk kamu faham tentang diversity of bacteria. So, baik. Kemudian pelajar, selepas kamu faham tentang bakteria, kamu kena faham bagaimana bakteria ini interact dengan ekologi untuk kita faham importance of bacteria. Bakteria ni bukan kita dengar dia sebagai satu makhluk yang tidak baik. Bakteria ada yang sangat benefit untuk alam sekitar. The first importance of bacteria adalah recycle chemical element in ecosystem. Dalam ekosistem ini, chemical element mesti berkitar. Dia berbeza dengan energy. Energy adalah one way direction, di mana energy ni akan hilang dan semakin lama akan semakin kecil dan terus habis. Tapi untuk chemical element, dia akan berkitar. Kitaran chemical element ni salah satu bahagian yang dibantu oleh bakteria. Sebagai contoh, nitrogen. Nitrogen adalah chemical element. Nitrogen akan berkitar dalam bentuk nitrogen cycle. Dalam peringkat nitrogen cycle, ada satu bahagian di mana nitrogen pada udara kita akan ikat dia kepada tumbuhan. Ini dipanggil sebagai nitrogen fixation. Di sini dia perlu dijalankan oleh bakteria. Okey, ada banyak bakteria yang menjalankan fungsi-fungsi ini. Ada juga bakteria penting sebagai decomposer. Yang kedua, symbiotic. Symbiotic ini adalah satu hubungan antara dua organism. Bakteria sangat penting untuk interact dengan human dalam bentuk enterobacteria. Contohnya adalah E. coli in a human intestine. So, hubungan bakteria dengan manusia apabila E. coli dalam human intestine ini dipanggil sebagai symbiotic relationship. Yang ketiga, importance of bacteria yang dikenali adalah kadang-kadang dia bertindak sebagai pathogenik. Pathogenik ini adalah interaction antara bakteria dengan host. Contohnya adalah Salmonella. Salmonella bertindak sebagai pathogen dalam manusia. Dan yang keempat adalah importance of bacteria iaitu in research and technology. Manusia menggunakan bakteria untuk kajian. Dan dalam bakteria ni, bahagian penting yang digunakan oleh saintis untuk mengkaji adalah bakteria plasmid. Plasmid adalah satu circular DNA yang boleh diubah suai, boleh dimodifikasikan dalam gene cloning untuk membawa foreign DNA ataupun target DNA ataupun gene of interest untuk dimasukkan ke dalam host cell. So, penting kita gunakan bakteria plasmid ni dalam research and technology. So, ada 4 kepentingan bakteria dalam kehidupan. So, tolong fahamkan dengan baik setiap satu demi satu kepentingan ini dan kita akan fahamkan dengan baik dalam kamu punya nota. So, itu sahaja pelajaran kita berkaitan dengan chapter ini dalam topik domain archaea dan domain bakteria. So, bye semua.